Baik, 16 September hari ini merupakan tarikh ramad sambutan Hari Malaysia bagi memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Ia menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bagi membentuk Malaysia. Sambutan Hari Malaysia ke-58 ini sekaligus membawa makna isu keselamatan dalam negara terus terbela. Dan untuk bercakap mengenai perkara ini, kita bersama bekas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Jamil Johari. Assalamualaikum, selamat pagi Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tan Sri, adalah penting penghayatan dan juga pemahaman sejarah kemerdekaan negara yang telah pun membawa kepada pembentukan Malaysia. Pada awal ini kita nak bertanyakan kepada Tan Sri, apakah yang boleh difahami anak muda ketika ini bukan hanya di Sabah dan Sarawak tetapi juga di Semenanjung bagi pembentukan Malaysia? Macam mana tadi soalan tu? Kita nak bertanyakanlah kepada Tan Sri berkenaan dengan pemahaman sejarah kemerdekaan negara. Mungkin pada pendapat Tan Sri, apa yang boleh diamati oleh anak muda ketika ini? Baik, terima kasih. Jadi saya rasa isu ni isu besar. Saya cuma seorang bekas pegawai kanan polis. Jadi isu keselamatan sejarah ni mungkin kita memerlukan satu panel untuk discuss. Walaupun begitu, saya ingin nak kongsikan pengalaman saya selama dalam polis lah, sejarah polis. Jadi dalam hal keselamatan ya, saya suka nak sentuh 4-5 perkara. Nombor satu, kita ingat lagi sejarah Bukit Kepong kena serang komunis tahun 50 macam tu. Lepas tu Balai Polis Beranang juga kena serang, senjata dilarikan oleh pihak komunis. Jadi dalam hal ini kita lihat keselamatan dari segi ancaman bersenjata. Ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh lupakan. Kita sentiasa kena awas atas kemungkinan ini berlaku bila-bila masa. Jadi saya ni dah pencen 17 tahun. Saya berlandaskan ingatan-ingatan sajalah. Jadi mungkin isu keselamatan daripada ancaman bersenjata mungkin nampak tidak begitu jelas atau kemungkinan. Tapi isu ekstremisme dari segi keagamaan, itu satu isu yang penting kita tidak boleh lupa. Dalam sejarah polis ya, Balai Batu Pahat telah diserang oleh kumpulan yang dipanggil Jubah Putih pada tahun 80. Satu insiden yang ada kaitan dengan keagamaan juga, iaitu insiden Bermali di Banting, Kedah. Dan juga kem tentera Jenalik juga telah dicuba serang oleh pihak-pihak yang berunsur keagamaan ini. Jadi agama ini satu isu yang sensitif yang perlu kita selalu ingat supaya ianya tidak menjadi ancaman besar-besaran kepada negara kita. Jadi dalam sejarah polis yang sudah 214 tahun ini, kita ada 2 ketua yang besar yang telah dibunuh oleh pihak underground komunis, iaitu Allahyarham Tan Sri Rahman Hashim dan juga Tan Sri Koo Chong Kong. Jadi ini telah dilakukan oleh underground elemen bawah tanah pihak komunis. Jadi ini satu ancaman yang kita juga tidak boleh lupa. Sekarang ni senjata mudah diseludupkan. Geng-geng masih, mungkin kumpulan-kumpulan tertentu boleh menggunakan hit squad, pembunuh-pembunuh upahan. Dan bahaya juga kalau hit squad ini adalah ahli-ahli kumpulan tertentu
organisasi tertentu. Jadi mereka ini juga boleh menimbulkan huru-hara, lebih-lebih lagi dalam situasi negara kita yang berbilang kaum, berbilang agama. Satu lagi, sebab sekarang ni zaman information technology, IT, internet dan lain-lain, kita harus sedar atas kemungkinan ancaman kepada keselamatan dari segi ideologi. Jadi beberapa tahun dulu kita pernah menghadapi masalah influence atau pergerakan Tamil Ilam daripada gerakan Aceh Merdeka. Jadi sekarang ini Afghanistan. Jadi mungkin apa yang bergolak di luar negara, anak-anak muda kita lihat dalam video, dalam internet, mungkin mereka boleh terpengaruh dengan pandangan-pandangan ideologi macam ini. Jadi kita harus sentiasa sedar atas bahayanya. Ya. Kalau kita nak lihat kepada ancaman dalam negara ketika ini berkaitan dengan kemelut kesihatan COVID-19, pasukan polis antara yang mengawal garis hadapan negara dalam mewujudkan disiplin untuk memutuskan rantaian jangkitan ini. Mungkin Tan Sri ada yang ingin sampaikan pesanan kepada mereka ini. Ya, saya sangat berbesar hati. Saya rasa terharu melihat anggota-anggota polis yang bertugas bersama-sama dengan agensi-agensi lain dalam menangani masalah wabak ini. Tapi pandangan saya peribadilah, peperangan melawan wabak pandemik ini adalah peperangan kita semua. Tiap-tiap anggota masyarakat ini adalah wira. Panglima perang kita yang berbiar Tan Sri Nur Hisham. Jadi kita ikutlah arahan-arahan SOP. Dalam polis ada pegawai kanan, anggota pangkat rendah, suami isteri meninggal oleh sebab COVID ini. Kepada mereka kita sedekahkanlah Al-Fatihah. Jadi mereka memain peranan yang penting, tidak kurang penting daripada teman-teman lain dalam agensi, Kementerian Kesihatan dan lain-lain. Tetapi kita harus ingat, peperangan inilah peperangan kita bersama. Tiap-tiap individu merupakan anggota frontliners dalam memerangkan COVID. Bukan saja petugas-petugas dari MOH, polis dan lain-lain. I think that is an important message that we all know that we should internalize. Yeah. Tan Sri, kita sebenarnya tak banyak masa untuk bersama, tapi mungkin sempena dengan Hari Malaysia ini kita nak berikan peluang kepada Tan Sri untuk sampaikan ucapan kepada seluruh pelusur rakyat Malaysia. Ya, kita perlu menghayati apa maknanya, apa pentingnya Malaysia ini. Kalau di Kuching dulu waktu saya sekolah, sekarang ni Bandar Sentosa very famous di Kuching. Siburan juga telah kena attack dulu waktu konfrontasi. Tapi sekarang ni kita bebas bergerak. Kalau dulu hendak ke Batu 10, itu grey area, perlukan permit. Lepas dari itu black area. Tapi ini sekarang kita bebas bergerak, membeli belah dan lain-lain. Inilah buah kemerdekaan. Jadi orang sebelum kita telah berjuang hingga terkorban. Jadi janganlah kita sia-siakan perjuangan diorang. Enjoy what we have, but remember what we have is precious. We must remember perjuangan-perjuangan orang sebelum kita. Jadi dengan itu saya rasa itu yang kita perlu ingat dan suka mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia ke-58.